Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Hadis 923. Permulaan dalam bab puasa. Kita start minggu lepas hadap puasa. Hadis 923 ni wa an Hafsah ummil mukminin radhiyallahu anha. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Man lam yubayyitis siyam qabla al-fajr fala siyama lahu. Rawahul khamsah wa ibnu Khuzaimah. Hadis ni kata 24 pula. Walid-Daraqutni la siyama liman lam yafridhu minal lail. Dalam riwayat Ad-Daraqutni, tidak ada puasa bagi orang yang tidak berniat puasa wajib dalam malam hari. Jadi dua hadis ni tajuk dia ialah tajuk niat. Sebab nak puasa kena niat. Kita tahu belakang dah kalau orang duk cara sama. Tak niat puasa lagu mana ni? Orang duk berbicara. Pas lagu mana nak niat? Boleh kau duk puasa tak niat? Jadi kita nak tengok dah ni lagu mana. Apa ada soal lagi dia. Wan Aisyah radhiyallahu anha qalat: Dakhala alayya an-nabi sallallahu alaihi wasallam ذات يوم فقال هل عندكم شيء قلنا لا قال فإني إذا صائم ثم أتانا يوما آخر فقلنا أهدي لنا حيش فقال أرينيه فلقد أصبحت صائما فأكل. رواه مسلم. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahku. Baginda bertanya, bapa dia hadis ni bunyi masuk rumah dia ni, sebab Rasulullah ni rumah banyak lah. Isteri-isteri ya. Jadi seolah-olah macam giliran rumah Aisyah. Lalu baginda bertanya, apakah ada sesuatu pada kamu untuk dimakan? Nak breakfast lah tu. Ada tak gabung-gabung nak makan? Aku menjawab, tidak ada. Baginda bersabda, kalau begitu aku berpuasa. Nampak sini tak? Nak royak puasa ni niat lagu mana? Pada hari yang lain baginda mendatangi kami dan kami katakan, kami diberi hadiah makanan hais, iaitu makanan yang dia perbuat daripada kurma, minyak sapi dan susu kering. Jadi hadis-hadis ini mengandungi keterangan tentang salah satu daripada syarat sah puasa, iaitu niat. Maknanya kalau tak niat tidak sah puasa. Lagu tu sungguh kan? Betul? Setiap amalan ni kena ada niat. Tak ada niat tak akan jadi amalan. Selaras dengan hadis masyhur. Ni hadis ramai orang tahu hadis ni. Itu tinggal huruf alif depan tu. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan bergantung kepada niat. Dan sesungguhnya bagi setiap orang adalah mengikut apa yang dia niatkan. Dua perkara dalam hadis ni sebut. Sesuatu amalan kalau tak ada niat tak jadi. Kena ada tujuan. Motif kita buat satu benda. Dan
Sesungguhnya bagi setiap orang itu mengikut apa yang dia niatkan. Amalan yang sama. Tapi orang lain niat lagu lain, maka dia akan jadi lagu lain. Betul tak? Okey. Hadis ini hadis sebenarnya Sayyidina Umar meriwayatkan hadis ini. Dia seorang yang meriwayat hadis ini. Tapi hadis ini sahih. Dalam Bukhari ada, dalam Muslim ada. Cerita iaitu hadis ini sebenarnya Nabi nak riwayat walaupun nampak kerja yang serupa, tapi kerana niat lain-lain. Wa innama likulli imri'in. Dan bagi setiap orang tu manawa, mengikut gapo dia hak dia niat. Sebab masa hijrah tu bersama-sama dengan Nabi, memanglah Nabi tu dapat perintah supaya berhijrah ke Madinah kerana nak selamatkan agama. Betul tak? Nak selamatkan agama, nak mendirikan sebuah kajian Islam biar kita berdaulat. Sebab Islam kita ni tak duduk bawah orang. Sementara waktu saja boleh, tapi kemuncaknya kita kena merata sendiri. Kalau sekadar nak buat amal ibadat, Nabi tak berhijrah lah pula. Tapi kena ada kajian sendiri. Sebab nak berjalan seluruh kehidupan Islam ni, kalau tak ada kuasa, tak boleh buat. Ad-dinu usun wasultanu harisun. Agama tu asas dan kuasa pemerintahan itulah pengawal. Agama asas, pemerintahan adalah pengawal. Okay. Man la ussalahu famahdumun. Barang yang tak ada asas acul lebur dia. Ada kuasa, ada pemerintahan, tapi asas tak ada. Tak ada nilai agama. Man la ussalahu, tak ada asas. Famahdumun, punah jani, hancur. Wa man la haris salahu, dan kalau tak ada pengawal pula, fadai'un, hilang sebuah kajian agama akan hilang kalau tak ada kuasa pemerintahan. Maknanya kuasa pemerintahan dengan agama tu dia kena duduk sekali. Faham tidak? Baik. Kerana itulah diperintah berhijrah. Baik. Jadi kalau kita tengok nak klik ke niat ni, apa tujuan hijrah? Hijrah ni kerana Allah, perintah Allah, dan kerana turut Rasul. Tiba-tiba dalam ramai-ramai tu ada dua orang situ. Seorang tu dia niat nak pergi nego, nak cari pasaran baru, peluang-peluang perniagaan yang baru. Orang korporat, dia memikir cara korporat. Sepuluh ni ada orang nak pergi Mekah nak nego misalnya dah. Tu tak jadi dah tu. Lari dalam matlamat, bukan nak buat haji dah. Kerana nak tengok peluang perniagaan. Dia serupa dengan ni orang Mekah pada masa turut dengan Nabi tu, dia nak pergi nego. Nabi boleh tahu benda ni. Jibril yang royak ke dia. Dalam ramai-ramai ni Muhammad, ada orang tak ikhlas ni. Nak pergi hijrah, orang lain nak pergi hijrah kerana nak selamat agama dah. Nak mendirikan kajian baru bersama-sama dengan Nabi. Berhijrah kerana Allah, kerana Rasul. Ada seorang lagi pula, kerana dia nak tahu orang tino, nak tahu gawan dia. Sebab gawan dia berhijrah, dia kata boleh kalau nak nikah dengan aku. Mu kena tahu aku berhijrah, kita kena nikah di Madinah. Jadi dua-dua ni tahu Nabi. Orang tak tahu. Tiba-tiba Nabi tahu. Bila Nabi tahu, kata Nabi pun sebutlah hadis ni. Innamal a'malu binniyat. Kena dengar belakang ni. Setiap amalan tu bergantung pada niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang tu dia boleh gapo dia niat. Disambung ada ni, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Siapa-siapa dia berhijrah kerana Allah, kerana Rasulnya, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Maka hijrah tu adalah untuk Allah, untuk Rasul. Boleh pahala tak? Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Adapun orang yang berhijrah kerana dunia, kerana nak nego, ataupun kerana terhadap seorang perempuan yang ingin dikahwininya. Nampak tak? Dua tu terbongkar, Nabi tahu. Nabi kata fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Maka hijrah itu pahalanya tak boleh. Boleh gapo? Boleh dia nak. Nak cari nego boleh nego, nak nikah boleh nikah. Tapi
Nak kata ke boleh pahala kerana Allah, kerana Rasul, tak boleh. Zero. Baik tak? Jadi gapo nak royak ni hadis ni? Nak royaknya niat ni mustahak. Kita nak buat sesuatu amalan kerjaan kena ada niat. Tujuan dia panggil. Ada kosak. Kita nak gapo? Motif. Kosak ni dalam bahasa Arab kalau ikut Melayu dia panggil motif. Apa tujuan kita buat? Betul tak? Macam gini, kalau orang panggil be'wah nikah, wajib tu hukum dia. Kalau tidak ada apa-apa kes, dia panggil walimatul urs ni. Kalau orang jepuk, wajib kena pergi. Kecuali kalau kita uzur, kena maklum kepada dia. Baik. Kita pergi tu, bila kita niat pergi tu kerana benda ni ada tuntutan syarak, boleh pahala. Ingat eh? Tapi kalau kita pergi tu kerana malu mata, dia jadi lagu lain dah. Kalau nak jaga hubungan kaum keluarga, sahabat anda, kaum kerabat ni, head juga dah. Bapa kena pergi tak boleh jauh-jauh pun kena pergi bapa. Nak jaga silaturahim, enggak boleh pahala juga. Tapi kalau pergi tu kerana tak tergamuk, takutnya kata dah orang. Nampak tak? Jadi gitulah semua nak pergi ziarah orang sakit. Sedangkan semua benda ibadat belaka tu. Ziarah orang sakit pun apa ni kerana amal ibadat. Tapi kita pergi tu kerana gapo? Kalau benda ada makan ni sikit kan, jangan nak jadi ikhlas lagi. Sebab ngati orang mati ya. Aku tanya, siapa dia ikhlas dalam agama-agama tu? Hak gei tu nak pergi ngati. Biarlah hak ngati soalan terima tak terima soalan dah. Hak gei tu. Ia menyebabkan gei juga tu. Ya kau nak pergi nak tolong ngati ke hak orang mati tu. Kau nak pergi kerana malam ni ada roti cicah gula, bunyi khabar. Tak? Pasal apa kita kata gei? Tidak, kita boleh kata gitu. Hak mana pergi tu ke hak tak gaji pergi balasah. Bila berlaku kematian, hak mana tak gaji pergi masjid, tak pergi balasah, bubuh piyah, bubuh sokok, nyok-nyok dulu lagi dia siapa dah. Puak-puak balasah, puak-puak masjid ni nak pergi tu, penuh buat dia dah atas rumah. Muka-muka tak gaji pergi masjid. Pak kita boleh percaya ke demo-demo ni hak tak hak mari dulu pada kita ni ikhlas kerana nak berdoa kepada si mati. Betul tak? Ya, dia kata ikhlas benda ni duduk dalam diri misalnya tak. Siapa dia tahu kita ikhlas ke tak ikhlas? Yalah kita tengok dengan kulit luar. Kalau mu ikhlas kak, mu ni kaki masjid, kaki balasah dah belum pada ni tak je berjumpa tak? Pakai piyah pun balik. Nunggu tak je pakai. Apa tak? Jadi Tuhan tahu tu. Gitu juga yang gapo. Kita pergi semaya orang mati gapo semua. Jadi atas bukti ni lah. Puasa kena ada niat. Ni nak bincang ni dah. Melalui hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahawa niat puasa, terutamanya puasa di bulan Ramadan, hendaklah dilakukan sebelum terbit fajar, iaitu fajar shadiq. Dia ada dua fajar. Fajar mula-mula dia panggil fajar kadzib. Jadi kita tak payah tengok dah. Masa zaman Nabi mula kena tubik luar tengok. Fajar shadiq ke fajar kadzib? Dia kalau fajar kadzib, dia jalu turun ke bawah. Dia kata macam ekor serigala dia kata. Tapi ada pun fajar shadiq ni dia meleteng gitu. Itu cara orang nak kenal dulu. Jadi kita dulu ni tak payah kenal. Sebab apa? Ada jam, ada kalender. Apa tak? Dulu ni dah telefon ada dah. Sebab tu orang jual takun ni tak laku. Tak. Betul tak? Tanya semaya ada dalam telefon dah ni. Habisnya borong ke telefon. Tak laku habis. Kau telefon habis, TV tak laku, surat khabar tak laku, borong di telefon. Jadi balik kepada cerita ni, nak tahu bila fajar shadiq. Fajar shadiq ni maknanya masuk subuh. Bila masuk subuh, tak ada sore habuk pun kita tubik luar duk nak tengok fajar. Tubik dah kau fajar, tubik dah kau fajar. Ada orang tengok gitu? Tak ada. Kalau tubik pun tak reti dah. Jadi jawab dia kita tahu mari mana? Tengok dalam kalender, tengok dalam telefon. Dia sebut lah ni subuh pukul 5:49 weh. 50. 4:50. Mana tu baru fajar shadiq. Baik. Niat puasa sebelum 4:50. 5:50. Baiklah. Kena berlaku niat
sebelum 5.50. Kalau hari ni lah. Kalau puasa hari ni. Faham? Pegang saya tidur dah. Oleh itu sesiapa yang ingin berpuasa Ramadan, wajib berniat pada malam hari sebelum terbit fajar. Wajib. Faham kita ada wadah tu? Niat dah dia. Berapa kali sebut dalam puasa nawaitu sauma ghadin. Tak lagi sebut sekali habuk. Sudah kejo dah lah. Puasa tak jadi dah. Lagu mana? Ada. Tiap-tiap malam nawaitu sauma ghadin ada. Tak lagi dengar ke baca dah. Lepas tu tak niat lah. Ada ke lagu tu kan? Biar dulu. Nanti dulu dah. Bila saat ni kena niat? Sebelum subuh. Subuh hari nak puasa. Maknanya malam tu boleh niat. Bangun sahur pun niat juga. Lepas tu bila masuk subuh tak jadi dah niat. Kalau tidak puasanya dikira tidak sah. Tak sah kata ada niat. Sebab apa? Dalam hadis tadi, innamal a'malu binniyat. Setiap amalan kena pasal niat. Sebab tu dalam kaedah usul fiqh, al-umur bimaqasidha. Ini usul fiqh, qawaid fiqhiyah dia panggil. Ni kelas hari Sabtu nak ngaji 2 bulan ni. Gatulah nama dia. Kaedah pertama dia al-umur bimaqasidha. Setiap pekerjaan dikira niatnya. Niat pekerjaan ia sama, niat moga lain, boleh benda lain. Contoh dekat, apa dia ni? Ni duduk cokoh belakang. Ada orang boleh pahala iktikaf. Ada orang tak boleh. Apa beza dia? Kawan tu niat, orang tu tak. Ni berapa orang niat ni? Ada niat iktikaf. Wali niat iktikaf ni. Oh, niat-niat lalu. Rugi. Kalau kita niat 20 minit, boleh 20 minit. Start daripada kita niat tu sampai ke klik, mereka ada catat. Hak mari sana, hak 15 minit dah mari lepas. Tak kira tu. Tak boleh saja dah tu. Bapaknya sama-sama duduk, sama duduk cokoh. Itulah nak royak. Pekerjaan serupa, sama duduk cokoh, sama ngatuk, sama lenguh. Hak tu boleh pala, hak tu tak boleh pala. Apa beza dia tu? Hak tu niat, hak tu tak. Nampak tak? Inilah dia kata al-umur bimaqasidha. Setiap pekerjaan itu dikira dengan motifnya. Maqasidha itu motif. Tujuan. Apa dia duduk cokoh saja, duduk cokoh lenguh. Orang ni apa duduk cokoh, duduk di masjid juga nak iktikaf. Tak. Tidak nanti ketika ngajar ni. Dia apa ni? Dia mari atas masjid. Kita jumpa di masjid ada bila-bila tunggu orang. Naik atas masjid. Bila-bila duduk tunggu. Baik kita niat iktikaf dia kata. Dia niat iktikaf tu. Start daripada dia niat tu. Boleh pahala. Mereka duduk cantik. Hak seorang lagi duduk sana. Duduk saja. Saja. Hak seorang tu. Dah. Kalau dia tanya beza mana dua tu sama-sama duduk tunggu. Hak tu niat. Hak tu duduk lah. Jadi apa arti? Artinya yang menentukan pahala ngedok ni ialah bergantung ke niat. Ini sebabnya setiap amalan bergantung pada niat. Boleh faham tak? Balik kepada puasa kita. Dia ayat tadi, kalau tak niat, tak sah. Hal demikian kerana puasa hendaklah meliputi seluruh waktu siang hari. Bapa ia tak boleh niat pukul 10 ke pukul 9 pagi je. Sesiapa ia tidak berniat kecuali selepas fajar. Dia pergi niat pukul 8. Bererti sebahagian waktu puasanya telah berlalu tanpa niat yang menyebabkan puasanya tidak sah. Jadi antara subuh ke pukul dia teringat pukul 9. Pukul 9 baru dia teringat, oh tak niat, aku niat lah ni. Boleh tapi kak puasa dia je bermula pukul 9 sampai ngori. Faham belum pada tu? Belum dah tu tak jadi puasa dia. Kalau tak jadi puasa cukup ke sehari? Tak cukup. Bila tak cukup, tak sah sebuti sehari tu pakai tak sah tu. Nampak tak? Nampak mana? Mustahaknya niat. Jadi bila kita tahu gitu, kita nak tengok ni, pada nak niat lagu mana? Nak kata nawaitu sama radin ke tak? Bakal orang tak ingat-ingat belaka, tak jadi dengar dah. Nawaitu sauma radin.
Kau lagi tak ingat? Ada ifard Ramadan lillahi ta'ala. Tak gitu kan? Baik, bila kita tahu niat itu wajib nak bincang pula. Niat ada mana? Niat adalah dalam hati tanpa perlu dilafazkan. Kita pun rasa lega lah. Tak payah sebut nawaitu saum Ramadan, asalkan ada niat dalam hati. Kalau kecek ni aku tak panggil niat. Itu lapas niat. Lapas tak kira. Kita naknya lintasan dalam hati. Betul? Jadi kita pun kata tak apalah. Tak kata nawaitu saum Ramadan pun tak apa. Sebab kita telitah lah nak puasa esok. Lepas tu tiap-tiap hari kau telitah lagu tu. Telitah tiap hari. Kau ada hari-hari tak telitah nak puasa esok. Jawab dia kalau bangun sahur tak ada. Tak ada hari yang kita tak telitah. Bila bangun sahur tu mesti kita kata, apa bangun sahur nak puasa esok, betul tak? Dengan sendiri jadilah niat. Ingatlah, bangun sahur tu jadi dah niat. Kalau belum pada tu pun lepas kelik terawih dulu. Kerja. Nak sahur dengan gapo hari ni? Tu niat dah tu. Nak sahur dengan gapo malam ni? Tu dikira dah niat. Baik, lapas niat adalah harus, bukan sunnah. Walaupun dalam kitab-kitab fiqh sebut niat. Macam nak semaya usolli fardhul maghribi tu kan. Dia kata sunnah, dia sandar kepada Imam Syafi'i. Imam Nawawi dah betul dah. Sesiapa dia dalam kitab dia Imam Nawawi kata, siapa dia kata Imam Syafi'i kata sunat berlapas. Mana sebut usolli fardhul maghribi ataupun nawaitu saum Ramadan. Dia kata tak betul. Sebabnya apa yang dikehendaki oleh Imam Syafi'i bukan serupa hak orang-orang duduk gamuk. Imam Syafi'i pun tak siwi lapas juga. Tak siwi sebut. Betul tak? Lepas tu kalau kita sebut, boleh, harus. Nak kata ke sunat, tak. Bahkan kalau setengah-setengah ulama, kalau mengikut dalam fiqh sunnah, dia kata benda ni jadi makruh. Misal nak semayang kita nak main usalli, kerana dia boleh menyebabkan kita jadi waswah. Menggalakkan waswah dia kata. Nak main usalli. Tidak ramai orang waswah ni ki usalli dah. Semuanya sepakat bahawa niat hati itulah yang dikira. Kalau lapas tu sebut dengan molek usalli tapi hati dia ingat ke lain, tak sah. Itu semua sepakat ulama. Tapi kalau tak sebut, hati kita kata nak sembahyang maghrib, nak sembahyang isyak, sah. Lepas tu lapas ni katanya ulama, setengah ulama dia kata sunnah. Dia kata, tapi ada kata pula makruh. Itu pun tak sepakat ulama. Kalau nak ambil juga jalan harus, tidak makruh. Kalau nak kata juga usalli semayang lah kan. Janganlah kata derah. Kadang-kadang jadi tu email juga dari nyerang dalam mikrofon. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli fardhu isya. Tak, kenapa tak? Oh tu dia jadi makruh dah tu. Mengganggu orang, lepas tu pula benda tu hak benda yang tidak sunnah. Tidak ada dari setengah masjid derah dah. Bismillahirrahmanirrahim. Omnya baca kau tu je. Dia duduk depan tu kan. Ni baca qul a'udzu birabbin nas malikin nas ya. Pada usalli fardhul maghribi salat rakaat ada lillahi ta'ala. Allah. Nampak tak? Dia tapi jadi budaya. Dia wak semua jadi orang pun terikut. Orang kedian tengok dia kata, "Oh, kalau tak sebut tak boleh," dia kata. Ha ni pun hak benda yang tidak patut sunat, orang kedian ni pergi faham. Kalau tak kata usalli tak boleh. Harus dia kata. Apa harus tak jadi sunat? Kerana bukan amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak pernah lapas. Tidak pernah ada dalam hadis dan amalan-amalan sahabat bila Nabi nak sembahyang kau, Nabi nak puasa, dia sebut usalli fardhul maghribi, usalli fardhul zuhri, tak ada. Cari dalam hadis mana, tak ada. Lepas tu dia ada lainnya orang kedian. Orang kedian dia kata untuk membantu konsentrasi fikiran kita, maka sunat kita sebut. Dia anda sendiri. Tapi nak kata ke Nabi buat, tak ada dalam hadis. Amalan sahabat-sahabat tak ada dalam rekod, dalam asar apa semua tak ada. Amalan imam pak mazhab, imam Syafi'i, siapa daripada imam Hanafi, siapa imam Hambali, tak ada seorang habuk.
Itu yang nak royaknya. Dan nak buat juga tak apalah. Dia ambil jalannya harus. Bukan boleh pahala suku lah pula. Dengan kita berlapas itu. Bukan amalan para sahabat serta ulama salaf termasuk Imam Syafi'i. Sikit-sikit kita sandar pada Imam Syafi'i. Kita pernah baca ke tak kitab Imam Syafi'i? Imam Syafi'i tak pernah suruh pun melapaskan niat. Malah dengan bangun bersahur, macam sebut tadi ni, pada malam hari sudah memadai sebagai bukti niat dan keazaman untuk berpuasa. Betul tak? Tak payah niat nak bangun sahur tu, hati kita bertitahlah. Buat apa bangun ni? Nak makan sebab esok nak puasa. Kau ada orang bangun tak teringat sahabat, mesti ada teringat dah. Oh, dah sekali duduk tidur pakcah dah. Tiba-tiba kita pun set masuk jam, bunyi telefon kling, kita bang sahur lagi muka puasa lagi, esok tak raya lagi dah. Kita bertelitah hati lagu tu dia kira ni jadi tak usah duduk balah lah. Kalau siapa dia tak kata nawaitu sama dia tak payah ajar. Budak-budak nak puasa kan sampai nak ajar. Kan kita orang tua-tua dulu nak ajar dah. Sebut dah nawaitu sama dia. Budak baca lah. Duk betul baca itu pula. Apa salahnya kalau kita baca gini. Biar ada niat, biar ada telitah, esok nak puasa dah. Ajar dia lagu tu. Tak sudah ajarlah nawaitu sama dia. Kadang-kadang dia betul tajwid lah pula. Nawaitu, jangan kata nawaitu dia kena maklin, nawaitu pelembut sikit. Saumah. Lalu dia duk main tajwid lah pula. Sepuluh ajar nikah, jawab nikah. Nya betul huruf ha, huruf ga apa dah. Moga kita kecik Melayu ni sebetul kau Arab. Saya terima nikah. Jangan kata nikah huruf ha tu bukan ha. Nikah tak betul kena nikah. Oh nya bahasa Jawa buat pandai sendiri. Tak. Ni payah. Payah ni orang panggil bila gudungi agama dia tidak mendalami ilmu dia tidak cerak. Dia pakar dengar khabar, lepas tu dia meretah dengan cara tu. Nyayu orang bawah, orang awam nyayu. Dia duk ajar ke dia. Sebab itulah nak selesai sesuatu masalah ialah kena semua orang awam ni kena celik ilmu. Biar dia reti ngaji, dia tahu hak mana batas tara. Mana ilmu, mana hak orang bawa, orang mengada-ngadakan benda tu. Namun demikian tidak semua puasa diwajibkan niat sebelum fajar. Ada saat ni kata tak boleh. Hanya puasa wajib sahaja diwajibkan niat sebelum fajar. Makna puasa sunat tak apa. Gapo dia puasa wajib? Puasa bulan Ramadan. Yang kedua puasa qada. Qada walaupun tidak bulan Ramadan, dia jadi puasa wajib. Maknanya kalau ingat dah, kalau nak niat qada, supaya tino hak mari hik gapo ataupun orang jatuh hak sakit dah. Bila qada, dia kena niat belum subuh juga, serupa dengan puasa Ramadan. Ingat dah? Gapo lagi? Nazar. Nazar jadi wajib. Nazar tu sunat. Bila kita menazar jadi wajib. Kafarah. Kafarah bayar denda. Jadi benda ni selain daripada bulan Ramadan ni, dia juga menjadi puasa wajib. Bila sebut puasa wajib, niat dia kena sebelum masuk subuh. Boleh ingat ni? Puasa sunat diharuskan berniat walaupun telah melepasi waktu fajar. Puasa sunat macam Nabi tadi, dia berdalil tadi. Ada gapo ke dapur ditanya Aisyah dalam hadis tadi tak? Tak ada gapo sekarang nak makan. Kita puasa lah. Mana tak niat tadi? Nabi tanya tu lepas subuh dah. Pagi dah. Nak breakfast dah. Tengok ni jerih Nabi ni. Tak ada gapo sekarang nak makan. Kita learn ni bukan tak ada benda. Nak tukar selera. Puah air nasi air cai roti canai. Tak. Ada orang panggil gitu nak kitanya. Bukan nak makan tak ada benda nak makan, maknanya nak makan gapo dia nak makan hari ni. Macam dia tak ada benda nak makan. Tak ada gapo sekau gando pun tak ada nak uli. Utama sebuti dua pun tak ada. Orang tak ada kita puasa. Tengok hadis tadi dah. Jadi sebelum lepas waktu fajar pukul 9 pukul 10 boleh niat puasa sunat, tetapi hendaklah berniat sebelum tergelintir matahari ataupun sebelum masuk zuhur. Ada zuhur tak boleh dah. Terus kat tu. Mana pukul 12 boleh lagi. Dengan syarat
tidak melakukan perkara membatalkan puasa seperti makan dan minum. Kalau kena roti payang 2 butir dah dah. Betul tak cikgu Hasan? Kena roti payang 2 butir. Teh susu pun teh pula secawan. Duduk pukul sebelah kita puasa nak. Tak jadi lagu tu. Ramai lagu boleh puasa lagu tu. Dengan syarat dari ingatan dia tak ada buat benda-benda tak ada, tak makan, tak minum. Pun barulah boleh puasa. Para ulama turut membincangkan tentang permasalahan niat puasa sebelum bulan Ramadan. Ke mana? Ulama mazhab Maliki berpendapat diharuskan berniat puasa sebulan pada awal Ramadan sebagaimana diharuskan pada puasa yang berturut-turut seperti puasa kafarah. Jadi mana-mana puasa wajib katanya mazhab Maliki kita niat pala dia dah. Katalah kafarah. Kafarah ni kita kata puasa 2 bulan berturut-turut, betul tak? Kan ada kan kafarah ni. Bayar denda. Kerana dia dia bertubuh dengan isterinya siang hari tak? Ingat dah. 2 bulan berturut-turut. Mana dia kata ni puasa wajib juga kafarah ni. Jadi puasa dia kena niat, katanya mazhab Maliki hari pertama tu cukup dah. Kali bulan Ramadan malam pertama tu kita niat memadai dah untuk sebulan. Jadi dengar lagu tu tak? Ini pandangan daripada mazhab Maliki. Namun jika terputus puasa maka hendaklah dimulakan dengan niat yang baru. Kalau putus lagu mana? Puasa bulan Ramadan dia niat sebulan, lepas tu dia musafir tengah jalan. Musafir tak wajib puasa, faham tak? Dia musafir dalam perjalanan dia tak puasa dah 2 hari. Dia nak mula semula tu pula, tu kena niat baru pula. Kata mazhab Maliki. Jumhur ulama berpandangan bahawa puasa setiap hari Ramadan ialah ibadat yang baru, maka setiap hari memerlukan niat yang khusus. Maknanya kalau orang niat sah tu memang sah juga, tapi sah mengikut mazhab Maliki. Tapi majoriti ulama kata tak boleh, kena niat hari-hari. Faham tak? Menurut mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i kata lagu mana? Digalakkan berniat puasa untuk sebulan, tetapi bukanlah untuk mengelak daripada berniat setiap malam hari. Jadi mengikut mazhab Syafi'i dia kata memadai dah kalau kita niat sebulan, tapi kalau kita niat tiap-tiap hari pula, tu boleh ganjaran suku pula. Jadi betul lah kita duduk alik mazhab Syafi'i. Jadi kalau kita kata kita niat mula-mula, hari mula-mula tu kita niat, tak terniat malam kedua, malam ketiga dan seterusnya tu sudah memadai. Betul tak? Jadi ada kalau lagu tu. Adalah kalau orang tak sahur. Betul tak? Kalau orang tak sahur, dia tak terfikir, mungkin dia tak terfikir esok nak. Dia tidak akan niat esok dia nak puasa pula. Akan tetapi hal ini hanya sebagai langkah berhati-hati jika ditakdirkan terlupa niat pada mana-mana bulan Ramadan, malam Ramadan. Itu mengikut mazhab Syafi'i. Dengan niat sebulan hal ini dapat mengelakkan daripada terbatal puasa kerana terlupa untuk niat puasa pada malam hari. Habis lagi. Berapa minit lagi mana? 5 minit. Hukum menyegerakan habis dah bahagian niat. Boleh faham tu deh? Puasa sunat boleh niat sebelum zuhur. Puasa wajib kena niat belum subuh. Okey. Ni hadis ni depan ni kita nak bincang mengenai dengan menyegerakan berbuka dan kelebihannya. Ni dah cuba tengok dalam agama kita, walaupun berlagu angin kita, tapi jadi lebih afdal. Tidak ke buka puasa awal ni menurut selera kita, memang kita nak awal dah. Dengar kita nak lewat. Tapi rupa-rupanya kita melewat kata mengurangkan pahala. Menyegera tak pula boleh banyak pahala. Ini selorong dengan bukan kata semua agama hukum Tuhan ni tak semakan dengan kehendak kita, tak juga. Kau ni serupa dengan kehendak kita. Betul tak? Hukum menyegerakan berbuka dan kelebihan. Dia nak suruh biar cepat, bukan kata lambat 10 minit kita boleh pahala suku dok. Dia jadi kau rugi pula. Orang panggil bodoh lagu tu tak? Lapar apa lapar. Pahala pokok kurang. Bodoh orang panggil. Ni kita belorak, lepas tu pula boleh pahala lebih pula kerana menyegerakan buka puasa. Maknanya bila dekat nak ban tu kan,
Pegadah kat dengan mulut. Berbudah bawah tamat mulut. Allah kebak lalu. Ke mana? Dah nak segera. Kita duduk sini. Sekarang apa? Masuklah waktu itu. Allah bergerak masuk dalam mulut lalu. Betul tak? Dah nak segera. Betul tak? Dia tak boleh rasa jenis. Lepas ban akah dia nanti dah nak masuk bilik air dulu, nak ambil semaya dulu. Nak sipeng kau tu, sipeng kau ni. Ingat kalau kita tak reti dia mah, oh lah bergaduh tu lah. Oh lah puasa sehari boleh. Nak kau 2-3 minit tak boleh. Dia berasa kita pula salah. Kita gaduh pula salah. Betul tak? Kita kena betul orang tua tak reti. Oh belogak nak ban anak dia kata nak ban kita duduk cepat dah. Seminit 2 minit. Oh bergaduh tak duduk lari makan ni puasa sehari tu mah boleh. Nak lupa 5 minit tak boleh. Bunyi jauh dah. Tapi orang panggil tak jauh dah tu bodoh. Melewat-lewatkan mengurangkan pahala. Baik hadis dia bunyi gini, wa an Sahl bin Sa'ad radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitr. Daripada Sahal bin Sa'ad, sesungguhnya Rasulullah bersabda, manusia, maknanya kaum muslim itu sentiasa berada dalam kebaikan selama mana mereka menyegerakan berbuka. Maknanya satu masyarakat tu, satu umat tu dia akan jadi duduk dalam kebaikan. Kih gapo? Kih buka puasa awal. Jadi terbalik pada hak ninya, tidak bahagialah, tidak duduk dalam kebaikan bagi umat yang melambat-lambatkan buka puasa. Nampak tak? So lagi hadis dah. Walid Tirmizi min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala qala Allah Ta'ala ahabbu ibadi ilayya ajaluhum fitra. Dan dalam riwayat At-Tirmizi daripada hadis Abu Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berkata, hambaku yang paling aku kasihi adalah yang menyegera berbuka puasa. Ini hadis kursi. Sabda Nabi tapi Allah berfirman. Jadi Tuhan kata, hambaku aku paling suka sekali ialah puak-puak buka puasa cepat. Awal buka puasa. Tuhan dia kata ni. Hari kita perlu nak kena ngaji. Kalau kita pakai gamuk kita mesti Tuhan will lebih. Tuhan suruhnya puasa berapanya? 14 jam tak? 14 jam. Kita tambahlah 14 jam setengah. Berapa? Setengah tu nak ambil pahala lebih. Siapa dia kata lah tu? Sebab tu agama ni tak boleh pakai agak. Hadis ni kata dia mengandungi galakkan supaya menyegerakan berbuka puasa dan merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang seharusnya tidak dipandang remeh oleh umat Islam. Hal demikian kerana dengan menyegerakan berbuka puasa seseorang itu bukan hanya mendapat ada kebaikan di dunia, iaitu dapat menghilangkan rasa lapar dan dahaga, tetapi juga akan mendapat di akhirat dengan ganjaran yang banyak. Hak kita pun selesai, lapar kita pun boleh selesai, dahaga kita boleh selesai, pahala pun boleh banyak. Inilah bezanya orang mengaji dengan tak mengajinya. Orang yang melewatkan berbuka puasa akan menghilangkan kebaikan bagi dirinya. Amalan menyegerakan berbuka puasa antara amalan yang menyebabkan seseorang itu paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana dalam hadis 927 tadi. Tuhan kata dia sangat suka kepada hamba dia yang cepat berbuka puasa. Oleh itu sesiapa yang berpuasa maka hendaklah menyegerakan berbuka puasa dengan melihat tanda-tanda berbuka sewaktu, seperti waktu dan sebagainya. Kalau lagu tu kan, dan benda ni, setiap benda, misalnya kalau benda wajib, ma la yatimul wajib illa bi fa huwa wajib. Sesuatu benda tu untuk menjadikan wajib, benda lain yang boleh menjurus kepada wajib juga menjadi wajib. Jadi serupa dengan ni juga. Oleh kerana buka puasa tu Tuhan suruh segera, jadi perbuatan-perbuatan untuk menyegerakan berbuka puasa boleh pahala juga. Dengan kita duduk nak tengok jam, duduk sebentar-sebentar tengok jam, duduk sebentar-sebentar tengok jam, rupanya hak tengok jam tu boleh pahala juga. Pasal kita nak cepat. Betul tak? Tidak nampak, mana tengok jam macam. Tak, kita nak cepat, takut terlewat. Ready. Kita ready supaya jangan jadi lewat tu, hal tu boleh pahala. Hadis ini merupakan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan bahawa melewatkan berbuka merupakan cara dan amalan golongan sesat. Lagu tu Yahudi Nasrani. Kita royak
orang jenis melamak-lamakkan buku puasa ni ialah amalan sesat, orang golongan yang sesat iaitu Yahudi dan Nasrani. Marah demo lagu ni tu. Kasar tadi kata dak. Bendanya lagu tu. Sekat tu deh.